Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina Muhammad Nabi Rahmat wa ala alihi wa ashabihi afdalus salawati wa azkat taslimat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi ja'ala lakumul arda dhulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nusyur. Firman Allah Ta'ala, dialah Allah Tuhan yang menjadikan kamu muka bumi terhampar, maka berjalanlah kamu di seluruh pelusuknya, dan makanlah kamu diberi rezekinya, dan kepadanya kamu akan dihimpunkan di padang mahsyar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man gharasa gharsan fa akala minhu insanun aw hayawanun illa kana lahu min ajri sadaqah. Barang siapa yang menanam tanaman lalu manusia dapat memakan, atau binatang memakannya, dia beri kepadanya pahala sedekah. Yang berhormat Dr. Azman Ibrahim, Esko Pertanian, Industri Makanan, Perdagangan, Komoditi dan Pengelola Bandar Negeri Terengganu, yang berhormat Ustaz Sulaiman Adu Pengalam Perangan, Jemalang Pengurusi Pelancongan Kebudayaan Parodi di Desa, semua pegawai adun, pegawai pertanian, pegawai pertanian, pegawai kerajaan, hadirin-hadirat yang saya kasihi sekalian. Kerja pertanian sebahagian dari berurusan memakmurkan bumi yang diperintah oleh Allah Ta'ala kepada manusia sejak manusia menjadikan Nabi Adam alaihissalam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah apabila Tuhan berkata kepada malaikat bila nak jadikan manusia, mula Nabi Adam alaihissalam, wahai para malaikat, aku nak jadikan satu makhluk di atas muka
muka bumi, iaitulah manusia untuk menjadi khalifah. Lalu malaikat bertanya, adakah akan jadikan makhluk yang akan buat jahat, merosokkan bumi, menumpahkan darah, berperang? Mengapa tak jadikan kami malaikat yang sentiasa taat, memuji, memuja, bertasbih, memuliakan wahai Tuhan? Pasal apa tak suruh kami? Tuhan berkata, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Malaikat tidak boleh bertugas di atas muka bumi, kerana makhluk malaikat itu makhluk yang berada di alam rohani, alam ghaib. Tidak makan, tidak minum, tidak lelaki, tidak perempuan. Kejadian yang lain. Tidak boleh memakmurkan bumi. Maka Tuhan jadikan manusia makhluk yang menjadi khalifah. Khalifah dengan makna memakmurkan bumi, menghidupkan bumi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, menggunakan benda-benda yang ada di atas muka bumi dan beribadah kepada Allah Taala. Ini tugas manusia. Selepas itu mereka dimatikan, dihidupkan semula, akan dibicarakan apa benda dia buat kerja datang muka bumi. Betul ke tak betul? Tuhan akan hisap, bukan sahaja semayang puasa, termasuklah semua kerja-kerja itu akan dicatat oleh malaikat. Yang kita ingat malaikat ni tunggu di masjid, tunggu kata semayang tu. Dia catat, kita semayang, kita berzikir. Kalau kita bertanam, kita ke laut, dan naik ke malaikat tak jadi. Kita cakap malaikat tak jadi, pakai baju malaikat tak jadi. Semua kerja manusia dicatat oleh malaikat, akan dibicarakan di hari kiamat, akan dibaca satu persatu. Betul tak betul? Salah satu daripada kerja manusia ialah menyediakan makanan untuk mereka sendiri. Allah Ta'ala tak jadikan rezeki itu mari bodek, duduk saja. Mesti dibuat kerja, makmurkan bumi, hidupkan bumi dengan pertanian, menggunakan akal yang diberi oleh Allah Ta'ala, bahan-bahan yang Tuhan sediakan di atas muka bumi, pertaniannya, galiannya, dan segala-galanya Tuhan sedia semua. Manusia urus saja, dan urus tu mestilah betul, jangan jahat, jangan khianat. Dalam Parlimen tahun 90, saya telah memberi peringatan dalam Parlimen, lalu cakap saya di Parlimen dekat 2 jam. Masa itu gagal lagi, boleh bercakap sampai 2 jam di Parlimen. Saya memberi peringatan, antaranya menyediakan makanan yang cukup, menyediakan makanan yang cukup. Di antara pertanian itu menyediakan makanan yang cukup. Bila berlaku negeri huru-hara, dunia huru-hara, peperangan, bencana dan sebagainya, kita ada makanan. Saya banyak melawat seluruh dunia, melawat ke Eropah, melawat ke Amerika, melawat ke Jepun. Negeri-negeri maju yang saya melawat ni, walaupun maju dengan kilangnya, dengan keretanya, dengan macam-macam jenis, semua negeri ini tak tinggal pertanian. Sampai ribu-ribu hektar pertanian dia, gandum dia, jagung dia, ladang ternak dia. Kalau berlaku apa-apa, cukup. Dia beri perhatian kepada makanan ini.
Orang tua-tua yang hidup dalam masa Perang Dunia yang kedua, Perang Jepun, masih rasa lagi bagaimana beras dah cukup, makanan dah cukup, makan umbuk pandang. Makan umbuk pandang. Ambil umbuk pandang patah, ambil umbuk, rebus, tak cukup makanan. Itu masa Perang Dunia kedua dulu. Makan buah beluru ni sebenarnya buah hutan. Kalau naik patah tu, kokok, gaunnya makan, tak cukup makanan. Nak boleh jembur tanam padi, tanam ubi dalam masa 5 tahun Perang Dunia kedua tu, makan masa. Ini teruknya. Ada negara-negara dalam dunia, contohnya Jepun, yang pernah menghadapi Perang Dunia kedua kerana Jepun perang. Hari ini Jepun menyediakan subsidi untuk petani-petani dia sebanyak 90% kerajaan bayar. 90% lebih kerajaan bayar pertanian. Kerajaan ambil hasil daripada cukai-cukai industri, cukai-cukai hal lain, beri ke petani 90%, bayar ke petani untuk tanam, menyediakan makanan itu. Dan petani dia kerja sungguh, kerja betul, menyediakan makanan yang cukup. Saya pernah melawat ke Indonesia tahun 99. Jadi tetamu Dr. Yusuf Kalla Timbalan Berdek dia di Sulawesi, dia orang Sulawesi. Dia cerita kat saya, di Indonesia ni kita pernah beri subsidi ke petani-petani, beri pitis, subsidi pitis ke petani-petani. Dia buat beli benda lain. Petani terus dalam keadaan susah, tak setelah masalah. Akhirnya subsidi digunakan untuk buat kilang baju, buat kilang makanan haiwan, bagi pada semua supaya baju murah, makanan haiwan murah, semua petani dapat faedah daripada subsidi yang rata. Begitu barulah jadi ini. Sebab kita ni cerita subsidi ni puluh-puluh tahun dah, tapi tak tahu setelah saya sebut dah tak tahu. Bagi duit, bagi baju, bagi buka, kau ada muka. Bagi baju kau ada tanah. Simpan rumah jual ambil putih. Saya sebut ni penyelewengan. Jangan kita galak anak boleh putih. Galak, suka boleh putih. Lepas tu makan jadi tahi. Masalah kemiskinan tak boleh dihadapi. Masalah susah tak boleh dihadapi. Kita kena betul perkara ni. Kena betul kesilapan ni. Kena betul balik. Ini salah. Belanja duit cara haram, cara rasuah, cara tak betul. Rasuah ni bukan rasuah kerana nak tanah nak apa. Masuk rasuah kepada rakyat. Tipu rakyat dengan duit. Rakyat adalah keadaan susah, tak selesai masalah. Ini yang kita kena betul. Pada masa saya memberi peringatan di Parlimen tahun 90, sebagai kerajaan menyediakan makanan yang cukup, Menteri Pertanian mati dah. Untung kita beli makanan daripada luar. Untung mudah beli beras daripada Vietnam, daripada Thailand, daripada apa macam-macam. Ini untung. Tak rasa lagi bila berlaku hal yang sempit dalam dunia. Hari ini perang Ukraine, perang dengan Rusia. Ukraine ni ialah negeri yang paling banyak keluar gandum, menyebabkan harga gandum, harga roti di Eropah naik, harga roti negara Arab naik, baru susah berlaku. Ukraine banyak keluar gandum. Nak boleh tanam gandum lama mana? Kita tak tahu perang ni habis selesai sampai bila.
Jadi perangai yang ketiga ke, na'udzubillah min dzalik. Kita tak tahu kilang-kilang kosong. Ini kerana kita kena fikir bagaimana nak urut. Satu lagi nak tambah, saya pergi luar negeri, masuk kedai-kedai runcit, sampai juga isi lipoh dia, juga isi lipoh, juga rambutan, juga buah tu, juga buah ni, macam-macam. Daripada mana? Daripada Singapura. Singapura awak juga. Buah rambutan, buah lipoh, macam mana ada buah lipoh? Dia ambil hak Indonesia, dia ambil Malaysia kan? Kita buat saja, kita dah urus. Kita dah tarbih. Tanah-tanah melambung habis, tak tahu. Tak fikir bagaimana nak pasarkan, bagaimana nak jadikan tambah nilai, tambah harga untuk pendapatan kepada rakyat. Kena fikir. Bukan tak penting buat kilang radio, buat kilang telefon, buat kilang minyak kelapa sawit. Bukan tak penting orang beli minyak kelapa sawit. Kalau berlaku apa-apa nak minum berdarah, buah kelapa sawit. Nak minum minyak kelapa sawit. Tak perlu lah. Mesti kena fikir sesuatu. Singapura, negeri yang begitu, yang kecil, dia mikir bagaimana nak janakan ekonomi dia dengan bahan-bahan yang mudah yang ada. Di samping ada kilang-kilang yang lain yang ada pada negeri dia. Di Thailand sangat maju bidang pertanian, kajian pertanian di Thailand. Bila pegawai pertanian yang buat kajian turun pada petani, hasil buah-buahan di Thailand yang kita tengok macam-macam jenis, buah lima, buah tu, buah ni. Kerana saintis pertanian yang buat kajian ni turun pada petani. Tempat kita ni saya beritahu oleh pakar, oleh ahli-ahli pertanian. Kami buat kajian, tapi tak terlampau, tak terlampau. Kajian tu habis itu je, habis bitis saja. Kalau kita katakan, dia kata, ni pemerintah kena ambil berita ni lah, kena ambil berita Belanga ni. Pemerintah kena ambil berita-berita ni, dia ambil berita nak laga-laga sama sendiri. Ni peringatan yang saya beri ni, boleh pemuda macam ni. Rakyat faham, rakyat sedar. Jangan kena tipu, tiap-tiap hari kena tipu, tiap-tiap kali mengundi kena tipu. Kena tipu sama. Dulu suka begitulah. Ini kita jadi penuh, jadi jahanam. Jangan kita ingat Tuhan dah tanya kita. Tuhan tak salah pada hari kiamat. Jangan kita ingat. Kita tak ada kena-mena dalam perkara ini. Semua kan dia soal Allah Ta'ala pada kiamat hisab. Semua. Kita buat benda tak baik, kita sokong benda tak baik, setuju benda tak baik. Kita biar benda yang muka tu berlaku, benda yang salah berlaku, kita lock. Tak ada cara lah, kita tanah nyaku gitu lah, tidak. Tak ada cara lah, jangan ingat. Tak ada kena-mena dengan kita. Bila berlaku habis kena berlaku. Macam kita duduk bawah langit yang terbuka. Kita tak ada guna dengan hujan, tapi hujan ni mempengaruhi kehidupan kita, kesuburan pertanian kita dan sebagainya. Yang kita ingat, ni mempengaruhi kehidupan kita. Kita kena sedar hal yang macam ni. Jadi kita nak betul keadaan ini sangat payah, sangat sulit, memerlukan kesedaran, memerlukan kepakaran. Dalam Quran Tuhan bawa surah Yusuf dalam Quran. Nabi Yusuf yang keluar daripada penjara, dia beri amanah memerintah negeri Mesir yang meramalkan akan berlaku kemarau 7 tahun di Mesir. Bila raja mimpi yang menakut, yang mengerung, tak tahu. Nabi Yusuf hanya syaitan Tuhan beri dia boleh takbir mimpi. Yusuf keluar beritahu pada raja akan berlaku kemarau panjang. Dia peluang pada saya untuk tadbir negeri Mesir dengan amanah, dengan betul, dengan baik, menyediakan makanan yang cukup dan masa 7 tahun kemarau yang berlaku. Tadbir urus. Ini Tuhan ajar dalam Quran surah Yusuf. Tapi kita baca Quran saja je.
Quran tu ada petunjuk semua. Bukan saja mengaji sedap, lagu, baca tajwid, macam-macam qiraat. Dalam Quran tu termasuk hak tani yang ada. Hak ekonomi, hak politik, hak tarbiyah, semua ada dalam Quran. Petunjuk. Tapi kita tak ambil petunjuk-petunjuk dalam Quran ni. Kalau ada Quran ni petunjuk pada kita. Jadi Quran untuk kita baca, untuk sedar saja, betul huruf dan betul baris, betul je. Tak ni nafi kan. Tetapi yang besarnya Quran ni hudal linnas, petunjuk kepada manusia dalam semua perkara. Jadi kita cuba usaha yang kita buat pada hari ini, satu usaha yang sangat sedikit sebagai satu permulaan, bagi baja je, sikit sangat ini sebagai simbolik saja akan diikuti dengan usaha-usaha daripada pegawai dan pemimpin kita yang akan menunaikan amanah dengan baik, nak betul keadaan semula, supaya kita jadi boleh mendapat redha Allah, berarti oleh Allah Ta'ala. Mencukup sekadar itu ucapan saya. Mudah-mudahan bila kita diberkati oleh Allah Ta'ala, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.